Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini awal sikit. Saya nak update. So hari ni 2020. So kita nak tahu apa status perancangan kita lah. Okey, apa perancangan kita pada minggu hadapan. Minggu ketiga, kemudian minggu keempat tu mungkin market akan agak slow sikit sebab Christmas lah. Alright, so basically kita nak tahu apa yang terjadi kepada currency kita ataupun financial instrument kita untuk kita trade pada minggu hadapan. Alright, jom bersama-sama dengan saya untuk kita analyse secara BBMA multi time frame. Okay. Dan saya melihat ini multi time frame di mana kita melihat daripada weekly, daily, H4 dan juga H1. Okay, pergerakan dia adalah empat benda ni lah. So confirmationnya perlu berlaku serentak sekali. Alright. So untuk weekly, semalam market close di zone re-entry sell. Okay, re-entry sell di weekly MA510 high. Untuk mengesahkan re-entry sell ini di daily perlu menjadi market hilang volume dan alhamdulillah daily telah menjadi market hilang volume dan telah ada reversal pattern. Nampak? Ada engulfing sikit dekat sini. However, engulfing ini perlu disahkan oleh H1. Okay, kalau kita tengok H1, apa yang kita nak tengok? Dia mesti ada momentum sell. Nampak tak ni? Ini dah ada momentum sell. Okay, so dah ada momentum sell. So basically, dia jadi momentum sell dan dia telah menjadi MHV. So apa yang kita boleh buat, semua pair yang kita boleh cari sell di antara MA50 ke top BB ataupun daripada mid BB ke top BB. Okay, cuma ini adalah entry awal entry awal. So risikonya tinggi juga, tetapi sekiranya kita dapat entry ini dan perjalanan itu akan menjadi satu perjalanan yang jauh lah daripada weekly re-entry sell kepada weekly re-entry buy di kawasan bawah ni. Okay, so apa yang kita tunggu kalau kita tengok di H4, H4 telah ada candle arah kukuh. Ini dibuat oleh CSM di H1, tapi H4 telah menjadi candle arah kukuh. Selepas jadi candle arah kukuh, semestinya akan ada re-entry di zone ini. Okay, so bila kita sampai di zone ini nanti, okay, kita boleh cari, kita standby untuk kita cari sell. Macam mana kita nak tahu? Pada masa tu di H1, okay, di H1 akan ada, kalau kita tengok kalau saya besarkan sikit ini di zone re-entry ni kan, kalau kita buka di H1 mesti dia berada di antara mid BB dengan top BB. See? So ini zone dia. So kita nak H1 ini masuk di dalam zone ini dan ada reversal pattern dan terus kita boleh masuk. Okay, sekiranya account kita boleh tahan, kita boleh layer daripada mid BB ke top BB nanti. Nanti top BB ni akan turun ke bawah. Okay, ini kawasan-kawasan dia lah. Okay, so basically itu entry awal kita. Okay, tetapi yang akan membawa perjalanan weekly ini, perjalanan ini adalah H4, di mana H4 perlu menjadi apa? Momentum sell. Selepas re-entry ini, kebiasaannya ada momentum sell. Sekiranya ada momentum sell di H4, maksudnya perjalanan weekly akan bermula. So, apa yang saya boleh cerita, untuk pada minggu hadapan, saya akan bias yen index ini untuk pergi ke selatan. Saya akan fokus untuk cari sell. Monitoring saya adalah DH4. Okay, DH4 untuk sama ada dia nak jadi momentum buy ataupun dia jadi momentum sell. Dan saya akan mencari entry di sini, di zone-zone re-entry di H4 ini, dan juga saya akan tengok di H1, okay, di antara mid BB dengan top BB, okay, itu kawasan-kawasan yang bakal saya entry. Okay, itu target saya lah, analisa saya pada minggu hadapan insyaAllah. Sekiranya market berjalan. Sekiranya market tidak ikut apa yang kita akan nampak, dia akan ada zone re-entry, tetapi di H1 tu ada momentum, kita tahu dah. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan cuba jadi momentum buy. So mungkin perjalanan turun itu tidak akan berlaku. Selepas itu saya akan switch untuk mencari buying position dahulu. Okay, kalau kita tengok daripada monthly pun sebenarnya dia telah berada di zone re-entry sell monthly, nampak di zone ini. Okay, cuma untuk membuat jatuhan monthly ini di weekly ini kena ada buat reversal pattern. Ini dah ada insight, tapi tak apa cantik, ada pin bar, kena ada breakout dulu dan baru dia boleh buat penurunan. Kalau tak, belum ada lagi. Okay, so
Dan di H1 di daily ni perlu buat candle arah kukuh. Barulah perjalanan monthly tu kita boleh nampak sikit lah. Okay, bila sini ada candle arah kukuh, normally di H4 akan ada momentum sell. Itu pandangan saya. Okay, so itu untuk Yen Index. Dan untuk USD Index, okay, so USD Index masih belum boleh keluar daripada kelompok lagi. Okay, dia masih lagi di dalam zone re-entry buy. Okay, zone re-entry buy di sini. Dan di daily pun telah ada market hilang volume, cuma tidak ada reversal pattern. Dan di H1 belum ada momentum buy. So kekuatan untuk naik untuk USD Index ini masih belum ada. So di sini okeylah kita boleh consider dia sebagai inside bar. Candle ini berada, body candle ni berada di dalam, dan kita memerlukan candle yang ketiga ni untuk breakout. Dan kalau boleh dia breakout, kita perlu dia breakout sehingga melepasi candle yang merah tu, mother candle tu. Okay, dia buka, nanti area ni dia masih lebih daripada situ. Once dia lebih, kita tahu di H1 akan ada momentum. Di H4 dah ada candle arah. Okay, so lepas itu berkemungkinan akan ada candle arah kukuh. Okay, selepas itu baru kita boleh start mencari buy. Untuk pair-pair yang USD-nya di depan, okay, kita akan cari buy, dan USD-nya yang di belakang kita akan fokus untuk pair-pair yang USD-nya yang di depan kita akan cari sell, dan pair-pair yang USD-nya di belakang kita akan cari buy. Itu analisa saya untuk minggu hadapan, iaitu pada kita akan bermula 14 sehingga 18 nanti. Okay, so 14 hingga 18 insya-Allah kita akan menantikan pergerakan-pergerakan yang seterusnya. Okay, kita akan menantikan yang sama ada dia mengikut analisa kita ini ataupun tidak. Okay, so itu pandangan saya untuk currency, a little bit sedikit tentang oil ataupun gold. Kita tak tengok gold dulu. So kalau kita tengok gold, serabut sikit. Tak apa, saya letak BBNB white. Okey, kalau kita tengok, banyak pula teknik. BBNB white. Okey, kejap ya. Okey. So kalau kita tengok di weekly, kita tengok satu-satu dah kat sini senang. Weekly, nampak? Dia berada di zone buy. Okey. Dia bergerak last week. Okey, dan dia cuba mati di sini. Di re-entry sell. Okay, so basically dia masih dalam keadaan ranging, tapi kalau kita tengok monthly, nampak tak? Dia berada di zone re-entry buy. So saya akan fokus untuk buying untuk gold ini, saya akan fokus buy untuk dia naik sehingga minimum, sehingga di re-entry sell di monthly. So weekly dah ada momentum, tapi dia masuk balik dan dia telah jadi Babema. Kekuatan ni kebiasaannya apabila dia Babema di weekly, itu adalah re-entry buy di monthly. Babema ni di mana candle MA50 keluar daripada bottom BB. So walaupun dia ada momentum, tetapi selepas momentum mesti ada re-entry. So belum nak ubah arah, ubah trend lagi. Dia baru ada momentum dalam perubahan arah saja. Dia belum confirm untuk ada trend, perubahan trend. So basically itu kawasan-kawasan yang saya akan cuba buy untuk gold, tapi saya tak trade secara CFD, minta maaf. Saya fokus kepada aset lah, gold asset, untuk mencari dinar ataupun nak mencari waffle. So untuk gold saya bias, still lagi bias untuk buying position. Alright, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa pertanyaan boleh PM saya di Telegram, dan kita berjumpa lagi insya-Allah dalam masa, dari semasa ke semasa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.